Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Khabar bang? Sihat? Alhamdulillah, semua sihat. Syukur. Haji, amin. Ibu-ibu sihat Amin, syukur. Amin. InsyaAllah kita mulakan majlis ilmu kita dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Allahumma rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Musi ahli jawatan kuasa, barisan imam Bilal, barisan jamaah makmum. Alhamdulillah. Kita manjatkan syukur kepada Allah SWT. Ya. Allah sentiasa meladeni kita, sentiasa meraih kita. Ya. Ini yang mahal ni. Ya. Yang kita nak ialah Allah raih kita. Ya. Kita ni kan macam-macam keinginan, macam-macam keperluan, ya. Hajat. Ya. Jadi kalau Allah tak santuni kita, kalang kabut kita. Ya. Jadi kita banyakkan syukur pada Allah SWT. Banyakkan lafaz doa Alhamdulillah, 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 Alhamdulillah. Ya. Atas segala anugerah, rahmat, kasih sayangnya, maghfirahnya, rezeki, barakah, keamanan, kesihatan dan macam-macam lagi, insyaAllah. InsyaAllah kita sambung kuliah kita minggu lepas, 2 minggu lepas. Kita membicarakan komponen yang kedua dalam diri kita. Ya. Komponen pertama, ruh. Ruh tu tak habis lagi bincang. Yang tak habis tu ialah ma'rifatullah. Yang tak habis ma'rifatullah tu ialah mengenal sifat-sifat Allah. Ya. Kita naklah mempelajari Asmaul Husna tu dengan terperinci. Ya. Kalau kita respect Tuhan kita, respect Allah SWT, respect Allahu Akbar, kita mesti kaji satu-satu tu. Makan masa tak apa, ya, jangan tinggal. Ya. Buku-buku banyak yang membicarakan Asmaul Husna. Ya. Kaitan Asmaul Husna pada kita. Itu ma'rifatullah. Yang kedua, roh itu ialah beribadah. Tugas roh kita ni beribadah. Ya. Tugas roh beribadah. Tangan kaki ni ikut aja. Ya, pergi wuduk dia bawa kita tempat wuduk. Basuh tangan, basuh. Kalau tak ada tangan, tak ada kaki. Jadi anggota ni alat. Yang penting ibadah. Itu komponen dalam sub-komponen dalam komponen roh. Roh tu ada dalam diri kita. Macam mana rupa? Allahu a'lam. Allah dah beritahu. Melainkan aku beri ilmu mengenai roh, melainkan sikit. Yang sikit itu ialah nak mengenal Allah dan beribadah. Roh kita nak mengenal Allah dan beribadah pada Allah. Bila beribadah pada Allah itu ada sub-sub lagi. Beribadah pada Allah secara khusus dan beribadah kepada Allah sesama manusia. Lagi dah luas kan? Lagi luas. Baik. Yang lepas kita sampai komponen yang kedua, Al-Qalbu. Al-Qalbu, insyaAllah. Al-Qalbu ni kita dah bicarakan. Pertama, Al-Qalbu itu taksu, keras macam batu. Ada manusia dimiliki hati yang keras, tak boleh nasihat, melenting sokmo, tak boleh dicuit, gaduh lagu, tak boleh ditegur, masa manjang, keras, tak boleh nak nasihat. Waliyazubillah. Ya. Tapi dia ada ubatnya. Nanti kita bicara ubatnya. Ya. Imam Ghazali pun membincangkan panjang lebar ubat hati yang keras ni. Ya.
Tuan-tuan, kita boleh rujuk kitab Sirus Salikin, oleh Imam Al-Ghazali. Keras ni bukan Allah cipta hati kita keras. Keras tu kerana kita pilih. Kita pilih. Kita tak nak dengar nasihat Allah, tak dengar nasihat Rasulullah, tutup telinga. Jadi keras lah. Kita yang pilih tutup telinga, kita yang pilih tak nak dengar. Akhirnya hati tu keras. Jadi keras tu sebab pilihan kita. Wali'azubillah. Pilihan manusia. Bukan kehendak Allah. Sebab kehendak Allah ni, manusia lahir ni putih bersih, comel, lembut. Mak bapak lah punca asbab. Anak tu jadi hebat ke, jadi tak hebat, anak tu jadi beriman ke, anak tu jadi kufur ke. Mak bapak dia, masyarakat dia, sekitar dia. Baik, al-qalbu, ciri yang jenis yang kedua, hati ialah hati yang tamradu, banyak penyakit. Penyakit. Imam Ghazali bincangkan qalbu ni, penyakit hati manusia ni, sampai dikategorikan mahmudah, mazmumah, kan? Hati yang mahmudah, hati yang mazmumah. Yang mazmumah itulah penyakit. Penyakit riak, penyakit kufur, syirik, riak, takabur, bangga diri, berasa hebat. Orang lain semua tak berguna. Ni penyakit. Waliyazubillah. Yang ketiga ialah al-qalbu al-kafir. Hati yang kafir, hati yang menolak, menutup kebenaran. Yahudi Nasara tutup, Taurat Injil tutup, yang betul tu ditutup. Dicipta yang bingung-bingung. Sampai dia kata Tuhan tu tiga, dia lah cipta tu. Ya kan? Kafir. Yang keempat, as-sahih. Ini yang kita nak ni. As-sahih. Hati yang bersih, hati yang benar, hati yang khusyuk, hati yang tawaduk, hati yang lembut, hati yang mudah dibimbing. Mengapa bicara hati ni? Sebab hati inilah punca manusia melahirkan amal. Kalau hati dia keras, dia tak akan beramal. Kalau hati dia lembut, mesti dia lembut dengan manusia. Kalau hatinya lembut, tawaduk, mestilah dia tawaduk pada Allah. Kan? Tapi kalau hati dia keras, mencacah, banyak penyakit, lawan semua. Allah pun dia lawan. Kan? Itu yang Fir'aun lawan Tuhan. Sampai dia buat piramid tu pasal nak tengok Tuhan lah tu. Dia panggil menteri-menteri, kau pasang kayu-kayu, batu-bata buat piramid, aku nak tengok Tuhan Musa ni. Dari atas langit mana dia? Itu datang piramid tu. Hati yang keras, mencabar Allah. Itulah kaum Quraisy, dia mencabar Allah, kan? Wa iza tutla alaihim ayat, apa ayat tu? Dalam surah Al-Anfal, Allah ya Karim. Sampai Allah jawab apa? Wa ma kana Allahu yu'azzibahum. Dan tidaklah Allah mengazab orang Quraisy kerana kamu ada di situ. Kerana Nabi Muhammad ada di Mekah. Kalau aku azab habis Nabi. Sebab apa ayat sebelum tu dia kata minta, kalaulah Quran ni min indik fa amtir alaina. Ya Muhammad, kalau Quran ni betul dari engkau, fa amtir alaina, turunkan batu-batu, hujankan batu-batu. Awitina bi azabin alim, atau engkau beri azab pada kami. Maka Allah jawab, wa ma kana Allahu yu'adzibahum wa anta fihim. Aku takkan azab Mekah Quraisy ni walaupun mereka syirik, sebab engkau ada kat situ. Wa ma kana mu'azzibahum wa hum yastaghfirun. Dan aku tidak azab Makkah ni, Quraisy ni, kerana sebahagian mereka beristighfar. Ada orang beriman yang tidak berhijrah bersama Rasulullah, tinggal di Makkah.
Jadi gitulah macam mana Allah mengurus manusia, kan? Wallahu a'lam. Baik. Kemudian dalam buku ni disebut ada lagi perbincangan nak faham hati tu, al-qulub arba'atun. Hati ni ada 4. Ya, tadi 4 juga, ni 4. Al-qalbu ajradun. Kalbu yang mujarrad, yang beku. Yang keras tadilah, ya, beku. Kalbu al-aghlafun. Hati yang pelupa. Ni kita ni. Ada ni apa? Selalu lupa. Kalbu mangkus. Hati yang susut. Susut. Baik dia susut. Kesungguhan dia susut. Iman dia susut. Amal dia susut. Yang ketiga, kalbu musfah. Hati yang elok, hati yang lembut, hati yang pemaaf. Pertama, hati yang ajrat, yang keras beku. Yang kedua, hati yang aghlaf, yang pelupa. Yang ketiga, hati yang mangkus, kurang, naik, pasang surut. Kan Nabi kata iman ni pasang surut macam air. Kejap semangat, lepas ceramah semangat balik. Seminggu lupa. Semangat lain datang. Kalau Ramadan tu minggu pertama penuh haji. Minggu kedua tinggal separuh. Minggu akhir satu sah. Itu nak bagi faham hadis tu lah. Bagaimana hati manusia iman ni naik tu. Pergi haji semangat. Balik, kau-kau sana. Macam tak nak balik. Kan kalau boleh duduk selama-lama di Mekah kan. Tu semangat kan. Balik sini. Wow. Mangkus. Yang keempat ialah hati yang musfah, hati yang elok, bersih, comel, loteh. Dan inilah kita punya target. Target kita nak bangunkan hati sahabat-sahabat berkuliah ni berpuluh-puluh tahun ni. Ini bukan nak ijazah, bukan nak sijil, tapi nak bangunkan hati yang musfahun. Hati yang lembut, hati yang tawaduk, hati yang pemaaf, hati yang berzikir, hati yang simpati, hati yang berendah diri, hati yang tawaduk. Ini tujuan kita berkuliah. Kan kita nak kumpul harta, tapi berkuliah ni adalah kelebihan-kelebihan orang berkuliah yang Allah beri dalam sudut harta dan sebagainya, kesihatan. Tapi itu sampingan. Yang penting kuliah kita ialah qalbul musfah. Nak bangunkan hati yang musfahun. Jadi untuk mencapai qalbul musfahun ni, anak bawa satu buku, Rahsia Al-Fatihah. Fatihah ni lama dah kita baca. Tadika dulu. Kalau anak-anak cucu kita dari Tadika, belum sekolah dah hafaz Fatihah ni kan. Tapi kita nak tengok Fatihah itu dari berbagai sudut yang ada kaitan dengan perbincangan kita, insya-Allah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ni nak bersihkan hati tuan-tuan ni. Sebab tu Fatihah letak pertama. Kan? Itulah resmi pertama nak bersihkan hati. Qalbul musfah. Qalbul mu'min. Qalbul khudu'. Qalbul khusyuk. Kan? Qalbul ukhuwah. Hati. Hati yang mengutamakan ukhuwah, persaudaraan. Bukan permusuhan. Insya-Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Mula-mula bismillahirrahmanirrahim. Dengan nama Allah. Nak bersihkan hati kita mesti masukkan Allah dalam hati kita. Allah. Bismillah. Allah. Ni ubat ni lah. Allah. Kalau perlu 1000 kali, perlu 1,000,000 kali. Kalau itu perlu tahap itu dos ubatnya, kan? Jumpa doktor. Dos macam-macam. Tengok sakit, kategori sakit.
Ada dosa sederhana, ada ringan, ada berat. Ya. Begitulah kita. Nak mengubati penyakit hati ni, Allah kena, ya, kena ribu-ribu lah. Ya. Allah. Ya. Ataupun zikir. Bismillahirrahmanirrahim. 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 Bila dia nak buat salah je, dia takut Allah. Allah dah ada kat hati dia. Ya Allah, betul ke aku buat ni, ya Allah, ampun ya Allah, silap aku minta maaf. Aku nak minta maaf, aku silap tadi. Ya. Itu hati yang ada Allah. Kalau hati tak ada Allah, peduli lah. Kubur kau jaga, kubur aku jaga. Ni bahasa ni, kubur aku ni, saya muda-muda dulu. Tapi ulama' dah jelaskan, dah tak bunyi dah. Doktor guru dah jelaskan, kubur aku jagalah, kubur aku kau jaga. Kan? Sebab tu dah mati ada orang baca Yasin, ada Fatihah. Kan? Sampai Nabi kata, orang yang dimasukkan dalam liang lahat, lepas tu dihempit oleh bumi, ialah orang yang tak kisah dengan ahli kubur. Tak ziarah kubur. Jenguk kubur pun tak. Ini besok masuk dalam kubur pun tanya, kau siapa? Kau tak pernah jenguk aku? Bila kau ziarah aku? Waktu itulah bumi empit, renggang, empit lagi sampai hari kiamat lah. Kan? Sebab itu kubur kau aku jaga, kubur aku kau sama-sama kita jaga. Ya, insya-Allah. Sebab tu kita ada sifat maaf memaaf, bantu membantu, tolong menolong. Kan? Di kubur macam itulah. Persiapan menghadapi kubur macam itulah. Ya. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi kita nak masukkan kalimat Allah sampai Imam Ghazali kata la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah. Ini ubat pertama. Ubat pertama. Masukkan, basuh hati kita yang compang-camping tu dengan Allah, 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 la ilaha illallah, bismillahirrahmanirrahim, ya Allah, ya Allah, ya Allah. Ya, Allah. Mengapa? Sebab Allah itu sifatnya Ar-Rahman. Sebab sifat Allah itu Ar-Rahman. Apa dia Ar-Rahman? Ar-Rahman ni Allah mengurus dunia. Ya. Mengurus dunia. Kita bertawakal pada Allah yang mengurus dunia ni. Bismillahirrahmanirrahim. Aku serah padamu ya Allah. Engkau yang mengurus dunia ni. Engkau mengurus umurku, kesehatanku, rezekiku dan segalanya. Ya. Jadi semalam 2 hari lepas anak beri kuliah buat kesimpulan Ar-Rahman itu ialah dunia. Allah mengurus dunia dengan penuh kasih sayang, dengan penuh simpati, dengan penuh berhati-hati. Kan? Sebab tu dia turunkan hujan sikit. Cuba turun hujan macam derian. Gelebung. Kalau besar lagi kan? Sebab tu Allah mengurus kita ni dengan penuh sopan santun. Ar-Rahman. Kenapa? Kerana Allah sangat sayang. Allah cipta kita ni kerana dia sangat sayang pada kita. Allah cipta durian tu kerana Allah sayang pada kita. Allah cipta sawit tu kerana Allah sayang pada kita. Allah cipta ikan di lautan tu kerana Allah sayang pada kita. Ini yang kita nak capai ni. Kita merasa Allah sangat sayang pada kita dengan sifat Ar-Rahman yang dijelmakan melalui sifat Ar-Rahman. Ya. Jadi Ar-Rahman inilah sifat Allah mengurus dunia. Ya. Yang kedua Ar-Rahim. Ar-Rahim ini pula sifat Allah Ar-Rahim mengurus akhirat. Mengurus akhirat. Allah mengurus akhirat dengan timah amal. Amal baik masuk syurga, amal jahat masuk neraka. Jadi Ar-Rahim itu ialah sifat Allah menyediakan syurga kepada orang-orang yang salihin, yang amilin, yang abidin, yang mustaghfirin, dan sebagainya. Sebab itu kita naklah banyakkan bismillahirrahmanirrahim. Sebab kita ni dalam tangan Allah di dunia, dalam tangan Allah di akhirat. Dalam kuasa Allah di dunia, dalam kuasa Allah di akhirat. Bismillahirrahmanirrahim. Kita nak
supaya Allah beri kita bahagia hidup di dunia, bahagia hidup di akhirat. Bismillah tu. Bismillahirrahmanirrahim tu visi utama kita. Bahagia dunia, bahagia akhirat. Terletak ayat pertama. Buka Quran jumpa tu dulu. Allah jelaskan visi. Dan visi tu diulang-ulang. Buka surah ada visi, buka surah ada visi, buka surah ada visi. Padahal sekali dia cukup. Tapi kerana mengapa ulang-ulang? Sebab manusia ni perlu diulang. Perangai kita ni perlu diulang. Dia tak cukup sekali. Ulang-ulang. Nak ambil SPM pun 5 tahun. Kan? Nak dapat ijazah pun 4 tahun kat universiti. Ulang-ulang. Berulang-ulang sampai dia mantap. Baik, bismillahirrahmanirrahim. Visi kita untuk mengejar kebahagiaan yang Allah sediakan di dunia, mengejar kebahagiaan yang Allah sediakan di akhirat. Jadi visi yang paling tinggi ialah syurga Allah SWT. Visi yang sementara kat dunia ni bahagia, aman sentosa, kaya raya, aman damai, berkeluarga, bermasyarakat, bersaudara, bantu membantu, tolong menolong, jangan biarkan orang susah, jangan biarkan orang miskin, jangan. Itulah pahala yang paling besar yang Allah akan tengok, ada tak kita tolong orang susah. InsyaAllah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Bila kita baca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Allah berkata, Hamidani abdi. Hamidani abdi. Malaikat, mari sini. Kau tengok hamba-Ku, dia memuji aku lah. Bangga Allah. Siapa kita? Tapi inilah Allah beritahu. Dia bangga dengan hamba-hambanya yang memuji. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. 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 Mesti jadi mainan lisan kita. Kalau kita nak Allah sayang, pandang kita, hormat kita, macam itulah kalau boleh guna bahasa hormat kan. Yang sayang tu kompon, Allah sayang kita, Allah simpati kita, Allah muliakan kita, kena banyak Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Allah panggil para malaikat, malaikat mari tengok, hamba-hamba-Ku sedang memuji aku. Bangganya Allah apabila hambanya memuji dia. Hamidani abdi. Alhamdulillah sebaik-baik doa. Abdalul doa alhamdulillah. Alhamdulillah, alhamdulillah. Haji Yaakob, sekali kita baca doa alhamdulillah, alhamdulillah, agak-agak macam mana tak ada baca da'i lah, baca alhamdulillah, 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 alhamdulillah. Sebab Nabi kata abdalul doa alhamdulillah. Tapi lah ilmunya telah mengajar pada kita alhamdulillah tu sebagai zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah, alhamdulillah. Tapi Nabi kata sebaik-baik doa alhamdulillah. Alhamdulillah. Sebab tu dapat apa-apa doa dulu alhamdulillah. Syukur pada Allah. Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah kenyang. Alhamdulillah dapat kita berjumpa. Kita berjumpa ni Allah jamin dapat lindungan di mahsyar. Hari-hari berapa? Sehari 5 kali kita jumpa. Yang sahabat-sahabat ni kan. Bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah, jumpa lagi kerana Allah, berpisah lagi kerana Allah. Berapa kali? Memang itulah yang diajar oleh Allah supaya layak kita dapat zillum minallah, perlindungan Allah di masa. Bukan nak nyusahkan kita. Boleh aja sembahyang kat rumah je kan. Tapi itulah Nabi kata bertemu 7 golongan yang bertemu, yang akan dapat lindungan Allah di mahsyar. Imam yang adil, 2 lelaki, 2 insan yang bertemu kerana Allah, berpisah kerana Allah. Ini bukan 2 lagi ni. Berpuluh-puluh ni. Alhamdulillah, alhamdulillah. Rabbil Alamin.
Ya. Rabbil alamin. Rabb ni Tuhan. Rabb ni, kalau ada whiteboard saya boleh tulis sikit-sikit. Rabb ni ada dua keadaan. Kalau dalam bahasa Arab dia dipanggil kalimah bahasa Arab dalam 3 kategori. Sama ada kalimah itu isim, nouns, kata nama, sama ada kalimah itu fi'il, verb, kata perbuatan, ataupun kalimah itu huruf. Bahasa Arab huruf tu kalimah. Bahasa Melayu tak huruf-huruf lah. Bahasa Arab huruf tu kalimah. Sebab huruf itu boleh dieja. Ba, ejak dia. Ba, alif, hamzah, ba. Ba itu ada makna. Bi ada makna. Bismillahirrahmanirrahim. Ayat pertama. Bismillah. Ya. Bi itu huruf. Tapi dia adalah kalimah. Kan? Huruf tapi kalimah. Ya? Jadi balik pada Rabb itu dia boleh jadi fi'il, perbuatan, boleh jadi isim. Kalau perbuatan dipanggil Rabba. Rabbal arda, Allah mencipta bumi. Rabbal arda, Allah menyusun bumi. Kan? Tapi kalau Rabbu, Tuhan. Tuhan. Rabbu. Ya? Ini Rabbi Tuhan. Tuhan pemilik alam. Alam ni alam dunia, alam akhirat. Alam yang dah lama, alam yang ada kita jumpa, semuanya milik Allah SWT. Ya? Yang kita tahu, yang kita tak tahu, semua milik Allah SWT. Ya? Sebab itu kita naklah memuji Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ya. Baik. Ar-Rahmanir-Rahim. Asna alayya abdi. Hambaku menyanjungku. Ya. Ar-Rahmanir-Rahim. Allah kata, asna abdi. Asna alayya abdi. Hambaku menyanjung aku, memuji aku. Ar-Rahman, Tuhan yang Maha Pengasih. Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pemurah. Ar-Rahim, Tuhan yang Maha Pengasih. Pemurah, pengasih, pemurah, penyayang. Kalimah ni kalimah mengagungkan Allah, memuji Allah SWT. Jadi nak bangunkan hati kita bersinar, bercahaya, naklah banyakkan zikir. Ya Rahman, Ya Rahim, Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Rahman, Ya Rahim. Ya Allah, Ya Rahman. Fa'innaka khairur rahimin. Ya Allah, Ya Rahman. Irhamna. Ini mengagungkan Allah. Menyanjung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Paling tinggi. Ya? Paling tinggi. Menyanjung Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Ya? Sebab tu dia letak ni ayat pertama. Bismillahirrahmanirrahim. Baik. Semalam Ana terima mesej dari kawan dari Kedah. Dia mengadu hal lah. Allah Ustaz, doakan Ana ni banyak masalah ni tak selesai. Allah, masalah kerja lah. Tak selesai. Ya. Lagi tambah masalah. Doakan ya. Ana pun respon. Masalah itu kita yang menambah. Macam mana kita menambah masalah? Masalah tambah kerana kita tak peduli Allah. Ya. Kalau nak masalah tu berkurangan, kita naklah puji Allah. Allah tolong selesaikan. Ya. Banyakkan zikir. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Allah pemurah, Allah pengasih. Tentulah dia tolong kita. Jadi kita ni menghadapi banyak masalah sebab kita tak puji Allah. Kita tak agungkan Allah. Kita tak iakan Allah. Ya. Bila ada masalah mengadu orang. Orang berserupa dengan kita. Masalah dia pun berkudi-kudi juga. Ya. Ada masalah mengadu orang. Masalah mengadu orang. Orang boleh buat apa? Ya. Anak saya cerita. Dia mengikuti ceramah motivasi dari seorang usahawan berjaya. Ya. Usahawan berjaya. Dia ada 80 kedai gunting. 80 kedai gunting. Jadi sekarang ni sampai tahap dia berkuliah online. Ya. Jadi anak saya ikutilah dia punya kuliah-kuliah tu. Ya. Ya. Dia kata apa?
Kita nak berjaya ni jangan give up. Kan? Jangan give up. Sekali buat gagal, tak payahlah. Tak bolehlah aku. Tak boleh lalu. Padahal baru sekali. Gitulah jangan dengan Allah. Jangan give up dengan Allah. Sifat Allah ni memang nak tengok kita ni khusyuknya, tawaduknya, istiqamahnya. Ihdinas siratal mustaqim. Istiqamah. Jalan yang istiqamah. Kita istiqamah tak? Kalau kita istiqamah, barulah Allah akan bantu kita dengan mudah. Sebab tu banyakkan baca Fatihah. Hari tu balik raya jumpa Abang Ipar, Haji Soleh. Dia beri saya 2 ilmu. Satu, dia kata lepas subuh baca 41 kali Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrabbilalamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Lepas subuh 40. Saya cubalah lepas subuh 40. Boleh? Boleh. Tak berat. Sekejap je. Sekejap. Lepas tu dia kata lepas zuhur, hasbunallah. Hasbunallah, 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 hasbunallah. Ni zikir lepas zuhur. 400 kali. Saya belum berjaya nak dapat 400. Lamanya nak siap. Tajuk perbualan waktu bertemu tu cerita rezeki. Kan? Jadi dia berilah Fatihah 40 kali lepas subuh. Hasbunallah 414 kali lepas zuhur. Ini dia kata insya-Allah rezeki pelik-pelik Allah kasih. Rezeki yang kita tak duga-duga. Tapi kalau buat sekali takkan Allah nak kasih. Mau setahun, 2 tahun, 3 tahun, 4 tahun. Oh, betul lah dia nak ni. Tengok dah 4 tahun dah berzikir. Jadi kalau dah 4 tahun berzikir, Allah tak beri. Allah malu lah. Kan bahasa kita, malu lah. Maha kaya tapi kedekut. Allah bukan kedekut. Dia sangat pemurah. Tapi kena istiqamah. Kena jaga panjang. Jaga panjang. Macam makan lah. Berapa tahun dah kita makan? Pantang kenduri. Pagi kenduri, tengah hari, petang, malam. 10 tahun dah kenduri. Barulah stabil. Kan? Begitulah dengan zikir hati ni, insya-Allah. Ada soalan Ibu? Haji ada soalan? Tanya je. Haji jawab, tanya, imam jawab. Imam banyak zikir ni. Baik, insya-Allah. 15 minit lagi insya-Allah. Baik. Kemudian Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin. Maliki Yaumiddin ni Allah pun jawab bila kita baca Maliki Yaumiddin. Majjadani abdi, hamba-Ku mengagungkan aku. Tadi menyanjung Ar-Rahman Ar-Rahim, menyanjung. Maliki Yaumiddin mengagungkan. Malik ni pemilik. Pemilik ni penguasa. Kalau dalam konteks dunia ni dia raja. Kan? Dia raja. Dan Allah pun raja. Raja dunia, raja akhirat. Allah. Maliki Yaumiddin. Tapi raja di dunia ni orang tak nak ikut. Tu ada kafir, ada syirik tu, melawan aja. Manusia pandai sejemput, temberang masya-Allah. Kan? Manusia kalau dengan Allah, dia lekehnya Allah. Ataupun buat dek. Allahu Akbar. Sian Jadi Allah adalah raja pemilik hari kiamat. Yaumiddin. Yaumiddin ni hari agama. Hari agama ni maknanya hari akhirat besok. Allah bentangkan agama-agama. Semua dibentang. Agama Yahudi, agama Nasara, agama Islam, agama Yahudi, Nasara, agama Bahai, agama Free Thinker, agama Buddha, agama semua dibentang.
Dibentang, Allah akan tunjukkan satu persatu. Mana yang betul, mana salah. Ketika itu manusia sudah dizip mulutnya. Ya? Ini kata Allah Malik Yawmiddin. Allah menjadi hakim, membentangkan semua agama di waktu manusia beramal dengan macam-macam agama ni, dibentang di akhirat dan ditunjukkan satu persatu. Lekenya, hodohnya agama-agama, melainkan agama Allah, dinul Islam. Agama Hanif. Inilah satu-satunya agama. Barulah manusia tengadah, barulah manusia tercarap. Dia tak boleh bela. Yang dikata Kristian tu betul, dia tak boleh bela. Kat dunia pun tak boleh bela dah. Dia temberang je. Dah banyak kali kecunang. Dia nak melawan juga. Itu cerita di Rusia berbondong-bondong memeluk Islam tu. Mereka dah mula kalah. Mereka dapat buktikan bahawa mereka memang tak betul. Kan? Dan mereka tinggal agama. Kalau tengok YouTube tu kan, semayang raya, Masya Allah. Semayang tarawih, kalah kita. Kalah negara Islam. Yalah, mungkin sebab kita banyak masjid, tapi nak cerita je. Kan? Kalau di Amerika tu, square apa? Ya? Semayang tarawih, semayang raya. Ini ramai. InsyaAllah. Gitulah. Allah. Orang Islam tak melawan, kan? Dianiaya, dihina, dibunuh, kan? Tak melawan. Allah akan tunjukkan kebenaran Islam. Sebab agama itu nak milik Allah. Kita nak pertahankan, kita tak ada kuasa. Yang ada kuasa Allah SWT. Yang kita imani, yang kita beramal ni agama Allah SWT. Biarlah Allah yang maha berkuasa mengurus agama dia. Kita sokong je. Kita bantu je. Kadar-kadar yang kita mampu bantu. Bantu menguasai ilmu, bantu menguasai menguasai Al-Quran, bantu mulai amal-amal, bantu beriman, bantu amal soleh. Kita bantu. Kita bantu Allah. In tansuruni yansurkum. Kalau kau tolong aku tolong kamu, Allah kata. Jadi kita datang kuliah ni nak tolong Allah lah ni. Kita nak tolong agama Allah. Kita nak dengar. Tolong dengar agama Allah ni apa. Apa tausiat, wasiat. Memang panjang tuan-tuan. Panjang. Memang panjang. Sampai meninggal lah kita tetap jalan. Tak akan habis. Macam itulah sifat agama. Kalau agama tu kuliah seminggu habis, tak cerdik lah Allah. Kan Allah tu maha bijaksana, maha kaya, maha mengetahui, maha adil, maha perkasa. Lepas tu tak habis-habis. Dah lama kita dengar kuliah, ada lagi. Itulah kehebatan agama Allah SWT. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Akan Engkau kami sembah, akan Engkau kami minta pertolongan. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya Allah, pada Engkau lah, akan Engkau lah kami sembah, kami patuh, kami taat, kami akur, kami respect, kami ikut. Ya Allah, betul. Betulkan dia. Jangan rasa zon, apa lagi syak. Betul ke ni? Dengan Allah cakap betul ke? Aku pandai pada Allah ke? Jangan sampai kita ada syak sedikit pun. Syirik tu. Syak pada wahyu Allah, walaupun satu huruf, syirik tu. Kufur tu. Jangan Allah mesti bersih. Qalbul musaffa, hati yang bersih. Tak ada titik-titik tak ilalat, tak ada. Dalam beriman, dalam beribadah, jangan ada titik-titik tak ilalat. Saya sedang belajar, tuan. Belajar macam mana nak semayang itu khusyuk. Ni kalau tok guru lain ni pengalaman lain-lain, bolehlah ambil. Jadi saya ni nak mengajar diri saya
nak dapat sampai ikhlas, nak dapat ikhlas dalam solat tu, Allahu Akbar, tak capai-capai. Ya. Jadi saya ni solat sekadar rukun lah, memenuhi rukun, Allahu Akbar, Allah, rukun aja, hati tak semayang. Hati semayang ni orang kerana ada orang. Jadi memang sukar untuk dapat khusyuk. Jadi satu hari saya baca buku, kata Imam Ghazali, kalau kita semayang mesti lillahi ta'ala, Allah lillahi ta'ala, Allahu Akbar. Kita nak baca surah panjang ke pendek? Imam baca surah panjang ke pendek? Baik, baca surah panjang, satu muka. Baca surah panjang tu kerana Allah ke kerana aku dah hafaz? Nak tunjuk aku hafaz, maka aku baca satu muka, dua muka. Kalau kerana aku hafaz, tak sah semayang. Lari daripada lillahi ta'ala. Aku baca pendek ni kerana Allah ke kerana waktu suntuk? Kerana waktu suntuk, tak sah semayang. Jadi rupanya kita buat ni mesti lillahi ta'ala. Bukan pada awal niat saja. Setiap perbuatan lillahi ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Ar-Rahmanir Rahim, kerana Allah. Baca Fatihah ni kerana Allah. Kan? Nak baca apa? Surah Al-Anfal kata, Bismillahirrahmanirrahim. Yas'alunaka 'anil anfal, qulil anfalu lillahi war rasul, wattaqullaha wa aslihu dhata bainikum wa ati'u Allah wa rasulahu in kuntum mu'minin. Baca. Kerana apa kita baca surah yang tu? Kerana aku dah hafaz, tak sah sembahyang. Lari niat dia kerana aku dah hafaz. Dia mesti kerana Allah. Jadi saya baru faham bahawa kerana Allah ni bukan awal niat saja. Setiap bacaan tu mesti kerana Allah. Kenapa rukuk? Kerana Allah. Kenapa sujud? Kerana Allah. Kenapa baca panjang? Kerana Allah. Ya? Ini kata iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kerana tolong orang? Kerana Allah. Kenapa tak tolong orang? Kerana Allah. Jadi dua-dua ni keadaan kerana Allah Ta'ala. Kerana Allah. Iyyaka na'budu. Mengabdikan diri pada Allah. Beribadah pada Allah ni bukan semayang saja. Ya. Ana hari tu jumpa sahabat, dia bacakan hadis tu. Saya ada hadis tu dan dia ada dalam WhatsApp tu. Tapi saya belum hafal. Tapi saya dah baca hadis tu, dia kata, sungguhnya orang yang bersemayang ni, Nabi kata orang semayang ni, orang puasa pahalanya besar. Ya, besar pahala. Tapi Nabi kata orang yang berjihad pahalanya 100 kali ganda daripada orang yang semayang. Ada hadis. Buka kitab hadis-hadis akhir zaman. Hadis yang ke-14. Sungguhnya berjihad di jalan Allah ni pahalanya 100 kali ganda daripada pahala semayang. Sebab tu kita kena berjihad. Ni jihad tuan-tuan, ni jihad. Tunggu bersila berselonjor ni jihad. Ya, lagilah kita boleh menyampaikan pada orang, jihad dalam dakwah. Mungkin tak mungkinlah kita dalam keadaan sekarang ni jihad dalam perang, kecuali lah kita nak pergi Palestin dan dapat kebenaran negara. Kan? Jadi kita jihad dalam aman. Jihad dalam aman, mengeluarkan harta, pahalanya lebih besar, 100 kali ganda lebih besar daripada pahala puasa dan semayang. Ni iyyaka na'budu ni kena jelas. Kena jelas. Jadi ibadah yang paling tinggi ialah berjihad. Jihad itu jihad peperangan, jihad nafsu, jihad harta, jihad ilmu, jihad amal, jihad bantu orang, macam-macam jihad. Jihad, kalau ibu tu jihad mengandung, bersalin, lama tu berjihad, 9 bulan, bukan seorang, 12 anak, kembar lagi. Allahu Akbar. Tu kena niat kerana Allah. Aku mengandung ni kerana Allah, kerana aku nak pahala dari Allah.
Bukan kerana aku mengandung ni supaya orang tak kata aku mandul. Itu tak ada apa pahala lah. Jadi nak dapat pahala ni kena mesti main dengan Allah SWT. Wa iyyaka nasta'in. Dan kepadamu lah ya Allah kami minta pertolongan. Nak minta tolong ni tuan-tuan kena ada adab dengan Allah. Adabnya mesti merendah diri. Merendah diri pada Allah. Mesti rasa syuur perasaan kita ni, kita lah paling dhaif, paling tak guna, paling banyak dosa. Mesti rasa itu. Kalau datang pada Allah rasa aku orang kaya, aku banyak harta. Tak boleh lah gitu. Mesti rasa Allah banyak ni dosa aku. Kita tak membunuh orang, kita tak berzina, tapi dosa aku banyak. Banyak dosa tidak menyantuni orang, tidak memuliakan orang, tidak. Oh, itu dosa paling banyak hidup bagi kita ni. Ya. Jadi adab dengan minta bantuan dengan Allah, nasta'in tadi mesti merendah diri tawaduk. Datang pada Allah dengan rasa bawa dosa-dosa ya Allah. Sebab tu kena mulakan dengan istighfar, astaghfirullah ya Allah, astaghfirullahalazim, astaghfirullahalazim. Kan Imam astaghfirullahalazim. Itu proses lah tu. Astaghfirullahalazim, proses. Lepas tu la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dah rasa hinakan diri memang sehina-hinanya, barulah puji Allah. La ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Ni nasta'in. Bukan dalam selepas solat aja. Di mana-mana kita berada, bila kata berdoa tu mesti astaghfirullahalazim. Doa sendiri diam-diam, astaghfirullahalazim. Nasta'in. Minta pertolongan pada Allah. Minta tolong pada Allah ni kena banyak puji dia. Macam kita dah sebut tadi kan. Puji Ar-Rahman Ar-Rahim, Ya Jalali wal Ikram, Ya Zal Jalali wal Ikram, hasbunallah ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir. Astaghfirullahalazim, la ilaha illallah, subhanal malikil quddus, la ilaha illallah, subhanal azizil jabbar, dan berbagai-bagai lagi Dan jangan lupa kita mesti mohon supaya agama Allah ni hebat. Kan? Kita selalu doa, ya Allah aku nak sihat, aku nak makan, aku nak beli kereta, aku nak beli rumah. Kita banyak doa untuk peribadi. Kita kena doa, ya Allah bantulah agamamu ni ya Allah, aku tak mampu ya Allah. Tu kena beritahu, aku tak mampu ya Allah, ni lah aku mampu secebis ini ya Allah, kau bantulah agama ini yang mulia ini, agama yang kau redha ini, supaya tersebar luas, supaya semua orang beriman. Ini nasta'in. Jangan nasta'in untuk peribadi sahaja. Betul lah peribadi itu penting, tapi nasta'in untuk agama Allah tu mesti. Bantulah agama ini tersebar, bantulah para asatidzah, para ustaz ni menyampaikan ilmu supaya beri dia kelebihan, supaya kita mudah faham. Ni kena doa. InsyaAllah. InsyaAllah. Jadi bila kita iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, hadza baini wa baina 'abdi. Inilah beza aku dengan hamba-Ku. Aku disembah, hamba-Ku minta bantu, hadza baini wa bainika. Inilah 1/2 untuk hamba-Ku, dia beribadah, 1/2 untuk aku, 1/2 untuk hamba-Ku, 1/2 untukku, kita sembah dia, 1/2 untuk hamba-Ku, Allah beri pada kita sebab kita minta. Sebab tu Fatihah ni dia banyaklah dia punya khasiatnya, banyak rahsianya yang kita perlu kupas. InsyaAllah kita tangguhkan setakat ni dulu, kita sambung lain kali Fatihah. Jadikan amalan kita, jadikan kita punya apa, hablu minallah, hablu minan nas. Jadi tali kita pada Allah, tali iman kita pada Allah, tali khusyuk kita pada Allah, Fatihah. Tali tawaduk kita pada Allah, Fatihah. Tali doa kita pada Allah, Fatihah. Tali minta ampun pada Allah, Al-Fatihah.
Fatihah. Al-Fatihah ni master key. Master key. Al-Fatih, pembuka. Ya. Pembuka rezeki, pembuka ampunan, pembuka kemuliaan, pembuka keagungan, pembuka kemaghfirah, pembuka barakah, pembuka apa? Pembuka apa? Buka. Kejayaan demi kejayaan dengan Fatihah. Ya, Fatihah. Sebab di situlah tempat pengiktirafan hamba terhadap keagungan Allah SWT. Kekuasaan Allah SWT. Kemuliaan Allah, pemurahnya dia, penyayangnya dia, pengiktirafan kita begitu. InsyaAllah aku qali hadza astagfirullah. Ada soalan ibu, ayah? Nak tambahkan nak soal? Ada, macam ada tu. Kalau tak ada kita tangguh. InsyaAllah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Allahumma ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Allah ya karim. Syukran. Terima kasih banyak. Terima kasih. Sudi sampai ke penghujung. Moga diberkati insya-Allah. Ya, Tuan Guru, apa khabar? Khabar Tuan Guru? Gusi balik mana? Oh, iyalah, anak dia kat sana kan? Mam. Allahu Akbar, kesun. Rezeki. Ya. Ibnu, terima kasih banyak.